Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu saya akan kenalkan diri saya. Saya Fatihah binti Muhammad Rozi. Laporan saya hari ini ialah coronavirus. Setiap negara telah mengalami coronavirus. Di sini ada satu video mengenai coronavirus. Kalau anda malas nak baca, anda boleh menonton video tersebut. Ini saya ambil dari YouTube. Okey. Ini ada juga poster tentang apa itu coronavirus. Okey, saya akan cerita sedikit apa itu coronavirus. Coronavirus ini merupakan kumpulan virus yang menyebarkan penyakit kepada mamalia, termasuk manusia dan burung. Dan dia ada dua jenis coronavirus, iaitu satu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS, dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus, itu MERS. Coronavirus terbaru yang ditemui di China adalah novel coronavirus 2019, iaitu COVID-19. Seterusnya, tiada vaksin atau ubat antivirus yang dikeluarkan untuk mencegah atau rawatan. Sehingga kini, cara jangkitan COVID-19 masih tidak diketahui dengan jelas. Golongan yang mudah didapati yang boleh terjangkit iaitu kanak-kanak dan golongan orang tua. Kes ini dapat dikesan oleh gejala jangkitan saluran pernafasan seperti demam, batuk maupun kesukaran untuk bernafas. Terdapat bukti yang menunjukkan berlakunya penularan dari seorang individu kepada individu yang lain, khususnya dalam kalangan rapat. Buat masa ni, KKM telah menyarankan kepada orang ramai yang ingin melancong ke negara China supaya ditangguhkan kerana ada coronavirus yang merebak di situ. Kecuali urusan penting je yang boleh masuk di negara China. Perhatikan gambar raja di situ adalah jenis coronavirus, iaitu MERS. Yang warna hijau-hijau tu MERS, warna merah merun tu coronavirus, dan warna kuning kemerahan, taklah merah sangat, macam merun, taklah merun sangat, itu dipanggil SARS. Dah tahu kan? So bagaimana COVID itu boleh merebak? So kat sini ada juga gambaran anda boleh tengok, dan ada juga video untuk anda lebih faham macam mana COVID itu boleh merebak. Saya akan cerita sedikit bagaimana cara coronavirus itu merebak. Dia merebak dari seorang individu melalui titisan dari hidung atau mulutnya tersebar apabila seseorang COVID itu batuk atau bersin. Lepas tu, dia punya titisan tu dia terkena di kawasan macam permukaan objek tu lah. Macam dia pegang buku, contohlah situasi dia bawa buku, lepas tu dia bersin. Lepas tu dia punya bersin tu terkena di buku tu, dan kemudian dia meletak di atas meja. Lalu ada seorang individu lain pergi ambil buku itu yang boleh menyebabkan dan buatkan orang tu menyentuh buku tu, dan kemudian dia menyentuh pula matanya, hidung, mulut, dan itu boleh membuatkan dia terkena virus juga, coronavirus. Dan selain itu, kalau
individu itu COVID, coronavirus, dia berada di bukan, macam seorang itu boleh dijangkiti COVID-19 jika mereka berada dekat dengan pesakit COVID-19. Itu sebabnya kita kena mengekalkan jarak 1 meter, jarak sosial 1 meter. KKM kini sedang mengawasi perkembangan jangkitan ini dan situasi sentiasa berubah. So mari rakyat Malaysia perlu melihat, harus mendengar berita dari semasa ke semasa. Harus bersikap berwaspada juga, berhati-hati, dan rakyat juga perlu mengamalkan kebersihan diri yang baik. Dan petikan di sini merupakan langkah-langkah mencegah coronavirus. 1. Anda boleh tengok kat gambar rajah ni. Amalkan kebersihan diri. Kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Macam ni. Ini botolnya. Nampak? Saya akan buat cara mencuci tangan dengan betul. Macam ini. Sapu. Nombor 2, sentiasa amalkan etika batuk yang baik. Tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Serta basuh tangan dengan serentak. Nombor 3, elakkan tempat tumpuan ramai orang dan jarak 1 meter dari orang yang bergejala. Nombor 4, siapa penasihat yang bergejala demam, batuk, bersin dan sukar bernafas, sila dapat rawatan dengan segera. Dan satu lagi, kalau anda pergi keluar dari rumah, nak pergi shopping ke apakah, anda perlu memakai mask. Mask macam ni, anda perlu memakai mask kalau anda pergi. Walaupun nak pergi macam ni, ini masknya. Walaupun anda nak keluar, nak pergi buang sampah ke, nak sapu sampah di luar ke, anda perlu memakai mask untuk berjaga-jaga. Dan ada lagi langkah-langkahnya. Anda bolehlah baca kalau anda rajin. Kes positif coronavirus ini, anda boleh lihat gambar rajah ni. Kes pertama ini iaitu dari seorang wanita yang berusia 66 tahun di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Dan seterusnya kanak-kanak pula, kanak-kanak lelaki yang berusia 11 tahun, ia juga di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Rajah ini menunjukkan kes pertama yang berada di Malaysia lah, dan dia akan merebak seterusnya. Lepas tu, yang ini membuatkan rakyat Malaysia khawatir, risau, bimbang tentang coronavirus. Ini adalah satu peta yang menunjukkan kes. Dia semakin lama semakin meningkat jumlah kes. Daripada 100 lebih macam tu, dia meningkat lagi 200 macam tu lah. Ini sangat merisaukan oleh rakyat. Maka pihak kerajaan telah memandang serius tentang ancaman virus tersebut. Ini lepas tu kerajaan telah memutuskan
dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu sehingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Dan sini ada juga video terkini PKP fasa pertama berjaya kurangkan kes COVID-19 oleh Dr. Nur Hisham. Anda tengok YouTube di situ. Okay. Sebagai rakyat, kita seorang rakyat Malaysia, kita perlu mematuhi setiap peraturan yang telah diberikan oleh kerajaan supaya dapat mengelak daripada terkena jangkitan COVID-19. Oleh itu, kerajaan telah memberi kata slogan iaitu stay at home. Tapi ada juga segelintir rakyat yang tidak patuh dengan arahan dan malah degil untuk tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini telah memberikan beban kepada frontliners untuk mengatasi urusan rakyat yang tidak patuh arahan tu. Okey, kat sini gambar raja ni merupakan tim frontliners. Ada doktor, ada polis, ada nurse dan lain-lain lagi. Okay. Justru rakyat Malaysia perlu bekerjasama dengan tim frontline supaya dapat memudahkan urusan mereka untuk menyelamatkan masa COVID-19 serta dapat mencegah COVID-19 daripada rakyat Malaysia. Kita juga perlu mempunyai perasaan prihatin kepada tim frontline kerana mereka sanggup bekerja 24 jam demi rakyat Malaysia, demi untuk mencegah daripada rakyat Malaysia coronavirus itu. Okey, kat sini ada juga video untuk kita berterima kasih kepada frontliners dan doa PM buat rakyat Malaysia lah. Okey, itu sahaja dari saya. Stay at home. Ingatlah, patuhilah arahan kerajaan yang telah diberikan supaya kita dapat mengurangkan COVID-19 ini dengan secepat mungkin. So, bye-bye.